Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-302. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توترا؟ قال يا عائشة إنا عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, makana Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak yazidu, tidak menambah fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak di luar daripada bulan Ramadan, ala 11 raka'atan, lebih dari 11 rakaat. Adalah Nabi tidak menambah dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an, dia salat 4. Fala tas'al an husnihinna, tapi tak payah tanyalah keelokan, kebagusan salatnya itu. Wa tulihinna, dan panjangnya salat Nabi itu. Thumma yusalli arba'an, kemudian dia salat lagi 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan bertanya tentang elok bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Nabi. Thumma yusalli salasan, kemudian dia salat 3 rakaat. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira, adakah engkau tidur sebelum engkau berwitir? Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynayya tanaman, wahai Aisyah, sesungguhnya dua mataku tidur, wala yanamu qalbi, tetapi hati jantungku tidak tidur. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lahuma anha, dan daripada suatu riwayat lahuma anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, kana yusalli minal laili, adalah Nabi itu salat pada waktu malam 10 rakaat, 10 rakaat, wa yutiru bisajdatin, dan dia witir dengan satu sujud, itu 1 rakaat. Wa yarka'u raka'atayil fajr, kemudian dia salat 2 rakaat, raka'atai 2 rakaat fajar. Masuk rakaat fajar ini sunat fajar, sebelum fajar. Fatilka 13 raka'atan, maka menjadilah 13 rakaat. Jadi 13 rakaat. Jadi hadis ni yang kita sebut dalam kuliah yang lalu 4-4-3. 4-4-3. Sebab hadis ni sebut Nabi salat 4 arba'an. Cumanya jangan tanyalah panjang ni tu. Maksudnya memang panjang sungguh Nabi salat. Lepas tu Nabi salat lagi 4. Jangan tanya panjangnya dan eloknya salat Nabi. Kemudian Nabi salat 3. Maka sebahagian orang dia buat tarawih 4-4-3. 4-4-3.
Aisyah meriwayatkan ataupun Aisyah radhiyallahu anha menyifatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Hadis ini Aisyah menyifatkan salat Nabi. Bagaimana salat Nabi pada waktu malam? Sama ada dalam Ramadan ataupun luar Ramadan. Maksudnya dalam Ramadan pun sama, luar Ramadan pun sama. Iaitu tidak lebih daripada 11 rakaat. Tak lebih dari 11 rakaat. Dia salat 4, yadharu annaha muttasilat. Dia tengok hadis ni secara zahirnya 4 rakaat Nabi tu macam terus direct 4. Macam terus 4. Fayuhsinuhu Nabi italatil qiraati wal ruku' was sujud. Maka salat Nabi itu dah tentulah yang paling baik, panjangnya bacaannya, rukuknya, sujudnya. Summa yusalli arba'an mislahunna. Kemudian dia salat lagi 4 yang macam tadi, panjangnya, bagusnya. Kemudian dia salat lagi 3. Dan apabila dia sebut ini, dia kata fahazihi ihda asyrah. Maka ini adalah 11 rakaat. Wal witir huwa thalathul akhirat. Dan witir yang 3 akhir tu. Witir 3 yang akhir. Berikutnya. Yahtamil annal arba'u munfasalat. Boleh jadi 4 itu Nabi salat secara pisah. Boleh jadi 4 tu Nabi salat secara terpisah. Apa maksudnya? Dua-dua. Kerana dia bertepatan dengan hadis yang lain. Apabila ditanya macam kita dah sebut dah minggu lalu. Salatul laili mathna mathna. Salat malam tu dua-dua. Wa yu'ayyiduhu aidan, dan disokong lagi dengan hadis-hadis yang lain yang menceritakan ala tafsil, menceritakan secara detail salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, iaitu dengan cara 2 rakaat. Fala'allaha, dan kemungkinan yang disebutkan 4 rakaat itu majmu'atan. Kemungkinan oleh kerana kita ada hadis yang 4, kemudian kita ada hadis yang 2. Boleh jadi difahami juga Nabi 4 ni maksudnya 2. Tapi dia dikira grup pertama 4. Grup pertama 4, grup kedua 4. 2 rehat. 2 rehat lagi. So ni majmu'ah 1. Summal arba'al akhar majmu'atan لأنه كان لا يمكث بعد التسليم من الركعتين الأوليين بل كان يقوم للركعتين الأخيرين فإذا أتم 4 ركعات مكث طويلا. So boleh jadi dipahami daripada 4 ni Nabi salat 2 tu dia direct. 4 bagi salam, kemudian sambung lagi 2 bagi salam. Antara nak sambung dengan grup pertama 4 dengan grup yang kedua lagi 4 ni, dia ada rehat lama sikit. Ada rehat lama sikit. Wa fassala bainahuma wa bainal arba'ati faslan tawila. Itu mungkin cara nak fahamnya lah. Zakartu annahu aw dhukirat annahu yanamu fatas'aluhu hal yanamu qabla al-witri mimma yadullu ala anna nawmahu ba'da raka'ati ath-thamaniyati wa annahu yusalli thalathati ba'da an-nawm. فأجابها بأن الذي ينام هو عيناه أما قلبه فإنه لا يستغرق بالنوم لتعلقه بالله وطاعة له. Kemudian mungkin disebutkan dalam hadis ini Nabi ditanya kan, adakah Nabi tidur sebelum dia witir? Qabla an tutir? Qabla al-witri? Mimma yadullu ala, yang menunjukkan bahawasanya kemungkinan lepas 8 tu Nabi tidur je. Nabi tidur, kemudian baru berikutnya Nabi salat yang 3 selepas tidur. Dan Nabi jelaskan bahawasanya kedua mata baginda tak tidur. Kedua mata baginda itu tidur, tetapi hati baginda itu tidak tidur. Kerana lita'alluqihi billah, kerana senantiasa ada ta'alluq, ada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla wa ta'atahu lahu, dan taatnya Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Imamul Bukhari, sesungguhnya para Nabi itu matanya tidur tetapi hati jantungnya itu tidak tidur. Wa qad ruwiya an Aisyah fi sifati salatin Nabi wa qaddaraha,
iddat riwayat. Dan di sana ada lagi hadis-hadis Nabi yang Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana sifat solat Nabi waktu malam. Antaranya hadis sahihain al-Bukhari dan Muslim. Annahu yusalli minal lail, adalah Nabi salat pada waktu malam 10 rakaat. 10 rakaat, 10 rakaat. Wa yutiru bisajdatin, dan dia witir dengan 1 rakaat. Jadi 11. 10, kemudian witir 1. Wa yarka'u raka'atayil fajr, kemudian dia salat 2 rakaat sunat sebelum subuh, maka jadilah 13 rakaat. Ada lagi datang daripada Aisyah juga dalam Sahihain al-Bukhari dan Muslim, adalah Rasulullah itu salat pada waktu malam 13 rakaat. 13 rakaat. Wa yutiru min zalika bi khamsin, dan Nabi witir daripada 13 tu 5 rakaat witir. Daripada 13, 5 daripadanya witir. So, dia jadi 8 hak salat yang malam, 5 witir. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirihinna, dan Nabi tidak duduk. Nabi salat 5 tu maksudnya Nabi tidak duduk melainkan di akhir rakaat. Maksudnya salat witir 5 tu direct. Tak ada tahiyat awal terus direct sehingga yang akhir. Wa ja'ana anha 7 rakaat. Datang lagi dengan riwayat yang lain 7 rakaat witir. Datang dalam riwayat lain 9 rakaat witir. Wa ja'a anha fil Bukhari, dalam Al-Bukhari, kana annahu kana yusalli 13 rakaat, 13 rakaat. Summa yusalli idza sami'a an-nida, kemudian dia salat apabila mendengar azan fajar, iaitu raka'atain khafifatain, 2 rakaat yang ringkas. Wa ja'a anha ghaira hadhihi riwayat mimma hukima aw hakama bihi ba'dhum bi annaha riwayatul muttaribah. Oleh kerana banyak sangat sifat yang diceritakan tentang cara semayang Nabi ni, maka sebahagian berpendapat riwayat itu muttaribah. Apa maksud riwayat muttaribah? Hadisnya saling bercanggahan. Muttarib. Hadis muttarib, hadis yang bercanggahan. So bila disebut hadis muttarib, dhaif. Bila disebut hadis muttarib, dhaif lah. Sebab bertentangan antara satu sama lain. Walakin yumkin hamluha ala ta'addudil awqat wa ikhtilafil halat. Tapi sebenarnya diperhatikan dan jika diteliti, sebenarnya tak ada percanggahan. Sebenarnya tidak ada percanggahan. Kerana Nabi SAW salat ta'addudul awqat. Nabi salat bukannya satu malam saja. Nabi salat setiap malam. Nabi salat ta'addudul awqat wa ikhtilafu al-halat. Dan juga ada perbezaan hal keadaan Nabi. Fala mujibu lil hukm bil ittirab. Maka tak boleh kita nak hukum hadis ni sebagai muttarib, sebagai percanggahan antara satu sama lain. Jadi apa yang dibuat kesimpulan oleh para ulama, hadis tidak bercanggah antara satu sama lain. Sebab boleh jadi hak 8 ke 11 ke 13 ke, boleh jadi itu semua witir, boleh jadi witir 5, boleh jadi witir 4, 5, boleh jadi witir 7, boleh jadi witir 9. Boleh jadi keseluruhannya witir. Boleh jadi keseluruhannya salat malam 1 witir. Semua tak bercanggahan antara satu sama lain. Sebab hadis-hadis Nabi banyak yang menceritakan tentang sifat salat malam Nabi. Dan itu makul, boleh masuk akal. Sebab Nabi salat malam itu adalah kefarduan bagi Nabi. Dan Nabi salat pelbagai waktu, pelbagai keadaan. Dan kadang-kadang Nabi tertinggal ataupun oleh kerana tak larat, Nabi tak salat waktu malam, Nabi qadaknya pada siang hari. Wa hadithu Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, salat rakaatain, Nabi salat 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian witir. Kemudian witir. Summa taja'a hatta ja'al muazzin. Kemudian dia pun baring sampai muazzin mengazankan azan subuh. Kemudian dia salat 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat sebelum subuh. Summa kharaja fa shalla subh. Kemudian Nabi salat subuh. Wa qad jaa'a min hadisi Aisyah anna Rasulullah
صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من الجوف الليل فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. Datang pula dengan hadis yang lain, Nabi SAW bangkit di pertengahan malam ataupun keluar untuk salat di pertengahan malam dan ada orang ikut. Kemudian berikutnya fa asbahan nasu fahaddathu. Orang pun esok pagi orang cerita, malam tadi Nabi qiyamul lah. Betul, malam berikutnya orang pun mula datang. Fajtama aksar minhum. Tambah lagi banyak pula malam keduanya. Esok pagi orang cerita, Nabi buat qiyamul lah. Semua pakat nama Kemudian fasallu ma'ahu fa asbahan nasu fatahaddathu. Fakathura ahlul masjid min al-lailati ats-tsalisah. Malam yang ketiga penuh masjid. Fa kharaja Rasulullah SAW fasallu bi salatihi. Dan Nabi pun keluar dan Nabi salat. Falamma kanatil lailatul rabi'ah. Malam yang keempat pula, ajizal masjidu min ahlih. Penuh dah orang masjid. Hatta kharaja li salatis subh. Falamma qada atau qudiya al-fajr aqbala 'ala an-nas. Nabi tak keluar pun. Sehingga lepas salat subuh Nabi pun biasalah lepas Nabi salat bagi salam Nabi akan memandang makmum. Kemudian fatashahhadu. Kemudian summa qal, lepas ada tasyahud kemudian dia pun bercakap amma ba'du. Apa benda amma ba'du ni? Maka ustaz-ustaz pun amma ba'du. Orang khutbah atas masjid pun amma ba'du. So kalau orang tanya kenapa nak kena sebut amma ba'du? Kan? Apa jawabnya? Sebab Nabi sebut. Maka kita pun sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita pun nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh amma ba'du. Adapun selepas daripadanya. Apa maksud selepas daripadanya? Sebelumnya kita memuji Allah dan sebagainya. Adapun selepas daripadanya memuji Allah Ta'ala juga. Amma ba'du. Maka Nabi sebut amma ba'du. Sebab tu kita sebut amma ba'du. Sebab Nabi sebut. Amma ada pun lepas daripada tu. Benda. فإنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. Aku tahu korang semua dah penuh masjid semalam. Aku tahu. Saja tak nak keluar. Kerana aku bimbang. Takut sangat-sangat. Takut kerana Allah nanti turunkan wahyu pula. Akan memfardukan salat malam ni. Nanti akan menyebabkan kamu susah. Maka itu sayangnya Nabi kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi biarkan benda itu menjadi sunat tidak wajib. Nabi biar benda itu menjadi sunat tidak wajib kerana takut membebankan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. الظاهر أنه لم يحفظ عدد ركعات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلتين أو ثلاث وإنما الثابت ما أمره الله به وامتثل. Secara zahirnya pula lam yahfaz adad rakaat. Hadis ni cerita pula hadis ni yang Nabi keluar malam pertama, Nabi keluar malam ketiga, Nabi keluar malam keempat, Nabi tak keluar. Dia tak sebut pula berapa rakaat Nabi sebenarnya. Dia tak sebut Nabi salat berapa rakaat. Lam yahfaz adad rakaat. Tidak dihafaz berapa rakaat salatnya Nabi pada malam 2 malam tersebut ataupun 3 malam tersebut. Wa innama sabitu, maka yang sabitnya apa yang Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal muzammilu qumil laili illa qalila. Wahai orang yang berselimut, kata Allah kepada Nabi, qumil laili illa qalila, bangkitlah malam walaupun sedikit. Au illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Allah sambung lagi, nisfahu, separuh daripadanya ataupun kurang lagi daripadanya. So ayat Quran ni kata, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, qumil lail, bangkitlah salat malam, illa qalila, walau sedikit, kecuali sedikit, sama ada separuh malam ataupun kurang lagi daripada itu. Tak separuh malam, sepertiga akhir malam. Tak larat pukul 3, pukul 4, tak larat pukul 4, pukul 5.
Au zid alaih, atau tambah alaih. Boleh kurang, boleh tambah. Allah kata kat Nabi, wahai Nabi, bangkitlah salat malam sikit pun, separuh malam ke, kurang daripada tu pun, ataupun nak tambah lebih daripada tu pun tak apa. Muzammil. Wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dan daripada malam, separuh malam, wa minal laili, dan daripada sebahagian malam, fatahajjat bihi, maka tahajudlah dengannya, nafilatan, sunat. قال تعالى عن المؤمنين الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Surah Az-Zariyat 17. قال النبي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa menqama, siapa yang mendirikan Ramadan, iman dan mengharap pahala daripada Allah Azza wa Jalla, diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Jadi, tak ada suatu penetapan rakaat berdasarkan hadis ni. Madha zamanun Nabi, berlalulah zaman Nabi, zaman khalifah atau khilafatu Abi Bakrin, zaman khalifah Abu Bakar. Falamma ja'at khilafatu Umar, apabila sampai masuk khilafah Umar, dakhala al-masjidin nabawi wa ma'ahu abdun al-qari, dia pun masuk Masjid Nabawi, bersamanya ada al-qari. فوجدوا أهل المسجد أوزاعا متفرقين يصلي الرجل بنفسه. Maka Umar tengok orang ni solat seorang, orang ni solat seorang, orang ni solat seorang, orang ni solat seorang. Wa yusalli rajula wa yusalli bi salatihi ar-raht. Sebahagian pula berjemaah, sebahagian berkumpulan sini pula. Fa amara Ubay ibn Ka'ab. Maka Umar pun mengarahkan Ubay ibn Ka'ab ay yaquma bihim fi Ramadan. Jadi imam pada bulan Ramadan. وقد جاءت الروايات المتكاثرة أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب. Maka datang riwayat-riwayat bahawasanya yang banyak sekali Umar menghimpunkan semua jamaah atas satu imam, Ubay bin Ka'ab. Fakana yusalli bin nas, dan adalah mereka itu salat bin nas, ataupun Ubay bin Ka'ab salat menjadi imam 20 rakaat, 20 rakaat. Wa yutiru bi 3 rakaat, dan witir 3 rakaat. Wa kana hadha bi mashhadi wa amila min as-sahabati kulluhum jami'a. Dan ini berlaku bi mashhadi, dengan disaksikan oleh para sahabat dan dilakukan oleh para sahabat, kulluhum jami'an. فكان إجماعا على صفة وعدد هذه الصلاة مروية ثابتة. Maka menjadilah 20 itu thabit. At-tarawih, kata dalam Mughni, at-tarawih itu sunnatun sannahan Nabi SAW, suatu sunat yang disunatkan oleh Nabi. Wa laysat muhdathatun fi ahdi Umar, dan dia bukan bid'ah pada zaman Umar. Wa hiya min a'lamid din. Wahya 20 raka'atan fi qawli aksaril ulama, dan dia 20 rakaat di atas banyak pandangan para ulama. Wal mukhtar inda Ahmad wa Abi Hanifah, yang dipilih di sisi Imam Ahmad dan Abu Hanifah dan Syafi'i, annaha 20 raka'ah, 20 rakaat. Wa qala Malikun 36, Imam Malik kata 36 rakaat. Wa ta'allaqa bi amali ahli Madinah, dan Imam Malik berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang Madinah. Walana anna Umar lamma jama'a an-nasu ala Ubay kana yusalli bihim 20 raka'ah. Dan kita tengok dalam riwayat Umar tadi, dia menghimpunkan ke atas Imam Ubay bin Ka'ab dengan 20 rakaat. Wa an Ali, dan daripada Ali radhiyallahu anhu, annahu amara rajulan yusalli bihim, dia perintahkan suatu orang untuk salat pada waktu Ramadan 20 rakaat. Wa hadha kal ijma', dan ini macam ijma'. Qala fi Subul Salam wa rawal Baihaqi wa anna Aliyan kana ya'ummuhum bi 20 rakaat. Berkata dalam Subul Salam Al-Imam As-San'ani, diriwayatkan Al-Baihaqi meriwayatkan anna Aliyan, adalah Ali menjadi imam dengan 20 rakaat dan witir dengan 3. Wa fihi quwwah, dan adanya kuat riwayat ni. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah,
إن نفس قيام رمضان لم يؤقت فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يزيد على 13 ركعة لكن كان يطيل ركعات فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر ب3 وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من ركعات لأن ذلك كان أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون ب40 ركعة ويوترون ب3 ركعات وآخرون قاموا ب36 أوتروا ب3 وهذا كله شائع فكيفما قام بهم في رمضان من واحدة من هذه فقد أحسن ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, inilah yang berlaku. Inna nafasa qiyam Ramadan itu lam yuaqqat fihi nabiyyu, Nabi tidak menentukan. Fakana la yazidu ala, adalah Nabi itu tidak lebih daripada 13 rakaat. Lakin kana yutilu rakaat, tapi Nabi itu dia punya rakaatnya panjang. Yutilu rakaat. Apabila Umar menghimpunkan ke atas Ubay bin Ka'ab, adalah mereka itu salat dengan 20 rakaat kemudian berwitir dengan 3. Dan dia meringankan bacaan dengan qadar mazada mina rakaat. Dia tambah rakaat, dikurangkan bacaan, pendekkan bacaan. Wa kana summa aw li'anna zalika kana akhaf, kerana itulah yang meringankan makmum daripada memanjangkan rakaat satu. Daripada satu rakaat yang panjang, baik biar panjang banyak rakaat, dipendek-pendek-pendekkan. Wa akharun, sebahagian pula kata 36 dan witir 3. Dan ini semua syai'un, ini semua berlaku sebelum. Fa kaifama, maka apa-apa pun orang yang salat pada waktu Ramadan ni, min wahidatin min hazi faqad ahsan, dengan salah satu cara yang ada, faqad ahsan, maka baik. Maksudnya 36 ke, 40 ke, 20 ke, faqad ahsan. Wa man zanna, siapa yang menyangka bahawasanya qiyam Ramadan itu adanya bilangan yang muaqqat, bilangan yang ditentukan oleh Nabi, tidak ditambah dan tidak dikurang, faqad akhta, maka dia salah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Berkata Imam Ahmad, innahu la yatawaqqafu fi qiyam Ramadan adad, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'aqqad fihi adada, wa hina idhan fayakun at-taksir rakaat wa taqliliha bihasbi tul al-qiyam wa qisarihi. Dan banyak lagi pandangan-pandangan ulama yang lain lah. Sebab itu adanya 20. Dan masyhurnya 20. Mekah habis 20 belaka lah. Tak kira lah. Poin dia nak bagi tahu, pada pandangan ini Nabi tak menentukan bilangan. Nabi tidak menentukan bilangan. Siapa yang 20 ke, siapa yang 36 ke, siapa yang 40 ke, siapa 8 ke, 11 ke, fa kulluhu ahsan, semuanya baik belaka. Dan adalah bagi sebahagian pandangan para ulama yang menghadkan, walaupun pada pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah melakukan kesalahan. Tapi antaranya banyak lagi ulama, antara yang terkini Syekh Al-Albani rahimahullah, maka berpandangan hanya 8 ataupun 13. Kan itu yang warid dalam hadis. Adapun yang berikutnya itu ada pada zaman Umar, pada zaman Ali dan sebagainya lah. Walaupun kita tak kata benda tu bid'ah, tapi ada riwayat. Ada riwayat. Siapa nak buat 20 ke 36 ke 40 sebenarnya terpulang. Siapa yang memilih untuk 8 pun no problem. Yang jadi problem tapi dia tak solat tu sunat. Tak berzikir. Sebab Nabi kata
Kalau nak dapat pahala bersama dengan imam tu, macam mana? Kena tunggu sampai imam habis lah. Man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang salat bersama imam sehingga imam selesai, dituliskan baginya qiyamul lail. Dituliskan baginya pahala sepanjang malam. Maka maksudnya apa? So, kalau pergi masjid yang 23 lah dia kena buat. Tunggu witir. Kemudian dia lepak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Man qama ma'al imam. Siapa yang salat bersama imam. So maksudnya apa? Semualah. Dia tak salat semua. Dia solat 2 betul lah. Jom witir-witir. Tak tahulah. So siapa yang pergi masjid yang 20, kena buat 23 lah. Kalau nak dapat yang pahala tu, fadilatnya itu. Siapa yang salat bersama dengan masjid ataupun surau yang 8 campur 3, dapat. Dapatlah. Itu merepek. Dia kata kalau tarawih jamak daripada rehat. So bila kata tarawih jamak berehat, kena 20. Siapa yang kata? Tarawih tu Nabi tak kata tarawih. Nabi kata qiyam Ramadan. Man qama Ramadan. Dia tak kata tarawih. Mana ada tarawih? Oh, siapa yang solat tarawih dia kena cukup oleh kerana satu dia kata? Tarawih jamak. So bila tarawih jamak maka dia kena jamak lah. So kira satu package 4. Package yang kedua yang 4 lagi lah. 2. Siapa solat 8 tak nama tarawih sebab tak jamak. Itu saya tak terkeluar. Bapak dia punya style ke? Daripada mana siapa? Pandai-pandai dia. So, tak ada langsung merepek. So, yang pentingnya, point dia nak bagi tahu kat sini, di sana ada pandangan ulama yang kata 20. Kita tak ada masalah dengan benda tu. Kita tak ada masalah dengan benda tu. Tapi mereka sebahagian yang mengikut pandangan yang dia kata bahawasanya salat malam itu ditentukan rakaatnya sebagaimana hadis Aisyah. Adalah Nabi tidak menambah atau tidak lebih daripada 8, 11, 13 tu. Sama ada dalam Ramadan ataupun luar Ramadan. So dia pegang pandangannya itu 13 lah. Tak kira lah panjang ke pendek, memanglah solat Nabi panjang. Tapi dia sebut Nabi solat 13 dan tak lebih. Tak lebih, tak kurang. Dalam Ramadan, luar Ramadan. Itu pandangan dia. Siapa yang memilih pandangan itu, no problem. Tak ada masalah. Habis itu sahabat, iya. Memang disebut tadi riwayat-riwayat tentang Omar, tentang Ali. Tetapi, apa kaedahnya? Kalau bertentangan antara sahabat dengan hadis atau riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu macam mana? Maka kita utamakan hadis lah. Dengan dalam masa yang sama, kita tak boleh nak kata 20 salah. Tak boleh sebab ada riwayat. Dan apabila disebut bahawa berlaku zaman Umar, berlaku zaman Ali tadi 20, mereka salat ni zaman bila? Zaman di mana para sahabat banyak. Dan tak ada yang mengingkari. Tak ada yang ingkar benda tu. Kuat juga. Tak ada yang ingkar. Maksudnya 20 boleh. Maka oleh kerana itu, maka disebut tadi, maka Imam Malik 36. Sebahagian sampai 40 rakaat.
Ha. Imam Malik kata berdasarkan perbuatan ahli Madinah. Maksudnya apa? Orang Madinah buat 36. So tu dari satu sudut. Dari satu sudut, kalau ada pertembungan antara hadis dengan, kita tengok, kalau ada pertembungan antara suatu macam mana kita nak buat? Kalau zaman yang berikutnya ada pertembungan dengan zaman sahabat, sudah tentu zaman sahabat dirujuk. Apabila berlaku pula antara zaman sahabat dengan peristiwa apa yang berlaku pada zaman Nabi, nampak macam pertentangan, maka diutamakan pada ketika itu adalah hadis. Maka sebagaimana mungkin ada riwayat-riwayat bahawasanya sebahagian para sahabat melakukan sesuatu yang Nabi tak pernah buat. Tapi kita as ahli sunnah wal jamaah, kita tidak ada jur'ah. Kita tidak berani nak menyatakan itu bid'ah. Kerana ada sahabat buat. Kerana sahabat Nabi tak buat bid'ah. So kita ahli sunnah menjaga mulut kita. Tak cakap apa-apa. Itu ijtihad dia. Serah ke Allah Ta'ala. Itu ijtihad dia. Tapi apabila nampak macam pertembungan antara apa yang dilakukan oleh sahabat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh kerana kita pun macam mana nak buat? Maka yang diutamakan adalah, kalau berlaku pertembungan, maka yang diutamakan adalah hadis Nabi lah. Itu kaedahnya. Itu namanya balik kepada salaf. Tinggal lagi, janganlah dipaksa-paksa orang. Jangan paksa orang buat 8, jangan paksa orang buat 20. Siapa yang nak, semua masjid diperintahkan untuk buat 20. Siapa yang nak buat 8, kena minta kebenaran. Maka kita telah apa? Kita telah menyusahkan orang. Ini sunat. Benda ini sunat, maka terpulanglah. Siapa-siapa nak buat-buatlah. Sebab itulah pergi keluar minum kopi. Ada more. Macam lah lepas tu dia tak ngantuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar. Ngantuk juga. Dah hak tu merepek. Hak tu merepek Elok dah orang tenang-tenang solat sunyi, dengar baca imam, aku nak bagi salam sementara imam nak minum ke apa ke, kita pun berzikir, istighfar, senyap. Apa hak ni semua biarlah waras sikit cara fikir. So as a Wahabi as a Wahabi kita no problem. Aku bukan Wahabi. Anak 20 kan, anak 8 kan suka tiang lah. Kalau main semayang kat surau yang aku kuasai, aku nak buat 20 lah. Siapa tak nak balik itu je. Itu sunat. Itu galakan. Fattaqullaha mastata'tum. Taqwalah ke Allah kadar kemampuan. Cantik dah tu. Tazkirah tak tazkirah itu terpulang. Tazkirah tak tazkirah itu kita kata dia bukan sesuatu yang mesti. Siapa yang beriktikad mesti tazkirah, bid'ah. Siapa yang beriktikad mesti tazkirah, keempat tazkirah, tazkirah. Ustaz tak dapat datang. Habislah tarawih kita. Tak ada pahala. No. Okey, berikutnya. Tengoklah pula keadaan. Ada orang buat 4, tazkirah 4. Bukan semua orang nak dengar tazkirah kan? Tu satu hal lah. Tapi okey, yang eloknya kalau tanya saya, elok buat lepas habis tarawih. Lepas habis tarawih, habis witir, habis semua selesai, semua dah dapat pahala dengan imam ni,
So berikutnya tazkirah pilihan. Siapa nak dengar lah. Siapa nak caw. Itulah alasannya. Kena buat 4 ni. Nanti orang balik. Biarlah bukan penting sangat pun tazkirah hang. Nabi pun lepas solat raya kan Nabi kita siapa nak balik-balik kan. Itu Nabi tu. Atau tazkirah kita macam penting sangat tazkirah Nabi. So siapa nak dengar lah. Kita tak boleh paksa orang dengar. Yang penting dia dah dapat pahala dengan imam dah. Sepanjang malam dah pahala dia. Kemudian dia pun dah ngantuk. Ini kita pun buat 4. Betul tazkirah. Dah tazkirah ustaz dapat mic. Memang. Dia kata ustaz 15 minit je ya. Ustaz tu bantai setengah jam. Ustaz minta maaf. Apa kurang hajar. Ustaz tengah mengajar. Ada ke dia suruh ustaz berhenti. Ini tak ada adab. Ustaz pun merepek. Eloknya biar habis dulu. So barulah tazkirah. So siapa nak duduk dengarlah. Siapa nak baliklah. Itu yang terbaik lah. Dan tidak diwajibkan. Kalau eloknya pula kadang-kadang ataupun 3 hari tak ada tazkirah, ataupun 2 kali sehari buat tazkirah, ataupun seminggu sekali kita buat tazkirah, lagi bagus. Okey juga. Samalah tazkirah dekat kubur ya. Samalah tazkirah kat kubur. Kita dok kata talqin tidak sunnah. Talqin tak sunnah. Maka kita pun memestikan tazkirah. Lepas tanam ada tazkirah. Bid'ah lah. Bid'ah. So biar sekali-sekala. Sekali-sekala kita tanam air balik terus. Sekali-sekala bagi tazkirah. Yelah, itu satu hal. Tapi kita tak boleh nak. Kalau boleh cakap lah. Tapi dia pun nak dengar tak dengar. Kita dah buat tazkirah ni. Habis. Kita pun balik lah. Dia bentang juga. Dia bukan hal kita dah. Dia nak bentang juga. Tak pilih dia nak bentang. So itu yelah, dia jahil lah. Dia tak tahu. Hadis yang berikut tu lebih kurang sama. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 raka'ah. Nabi salat 13. Yutiru min dhalika bi 5. Nabi witir 5. Wala yajlisu fi syai' illa fi akhiriha. Dan Nabi tak duduk antara tu melainkan di akhir. Muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila as-sahar. Pada setiap malam qad awtara Nabi witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila as-sahar, dan tamatnya witir Nabi tu waktu sahur. Ada apa nak tanya? Borang-borang kematian. Betul dia tak baca pula. Borang dah banyak tebal kitab ni borang. Nak baca sesuatu. Jenuh. Pertamanya perbuatan itu tak diajar. Perbuatan tu tak ada dalam sunnah. Nak sediakan borang. Bagi borang untuk orang bagi duit, udahlah. Bagi borang untuk orang bagi duit, cukup. Tak payah pula. Sesiapa yang nak join tahlil arwah sebelum buka puasa tu, maka tulis nama arwah. Kalau seorang mayat RM20, 5 mayat kalilah. Berniaga mayat pula. Seekor pula. Satu mayat RM20 atau RM50. Dia pun nak bubur pak mentua dia, mak mentua dia, bapak dia, mak dia, adik dia, jenuh. Itu kan cara Islam. Islam bukannya kita pergi bayar orang untuk pergi baca doa untuk mayat
mak kita. So tu bid'ah. Dia pula ila hadratin Nabi. Lepas dia baca ila hadratin Nabi tu, dan semua nama-nama yang ada dalam borang ni. Selesai. Tak baca pun. Ni tebal ni. Dia boleh apa, dia tereban je lah ketah-ketah tu. Duit dah masuk. Hak tu yelah, kita berkali-kali cakap dah lah. Tapi itu belum lagi apa nama tu, apa nama dulu zaman dulu kala waktu saya belajar UAE dulu, pergilah ada satu masjid kat Ampang tu. Macam-macam korban untuk Nabi lah. Korban untuk Nabi. Maksudnya siapa nak masuk korban kan bagi nama kan. Dia pun buatlah satu borang korban seekor lembu 7 orang kan. Pertama Rasulullah, kedua Rasulullah, ketiga Rasulullah. Banyak cantik ah. Gila apa? Dia bayar untuk Rasulullah punya korban agaknya. Tapi dah belajar dan Nabi tak terima sedekah. Hadiah. Itulah. Lepas ni aku tak tahu lah apa benda pula. Lepas ni naik funfair tu bayar dan kita berzikir. Nabi tak berhajat kepada apa nama lembu korban itu. Kita yang berhajat untuk mengikut sunnah Nabi. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bila Ramadan? So kita ada satu lagi lah kan? Minggu depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas tarawih kan? Ke-4. Oh, banyak sangat tu bid'ah tu. Okay, InsyaAllah. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka